الحمد لله الذي لا يخيب من قصده وكل من قصده صادقا وجدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى علوا كبيرا عن أقوال من جهله. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل نبي تقرب إليه وعبده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره الآلاف. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، قال المؤلف والإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحميد عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: فصل. قال: فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد. فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة، فكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصيف جيفة قذرة. Kita dalam perbincangan tentang beberapa sifat yang utama, 3 sifat yang utama. 3 sifat daripada sifat-sifat keji yang utama yang perlu dijauhi, terutamanya dalam usaha untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulakan dengan sifat takabur, sifat sombong. Sebagaimana yang disebut oleh pengarang terlebih dahulu, sebagaimana yang kita bincangkan pada hari Khamis yang lalu, kita perlu rasa takut pada maksiat hati ini sebagaimana kita takut racun yang boleh membunuh jasad. Dan sebagaimana yang kita tahu, racun itu pelbagai, dengan mana ada macam-macam jenis racun. Ada racun yang kita kena makan, kena banyak baru beri kesan. Ada racun yang sedikitnya sudah beri kesan. Dengan makna racun itu sendiri, peringkat kebahayaan itu berbeza-beza. Begitulah umpama penyakit hati. Maka penyakit yang tersangat bahaya, yang boleh membunuh secepat kilat hati kita, ialah namanya takabur, yang boleh menjadi pemisah kepada seseorang daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah ma fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, dengan makna sikit sana. Dengan sebab sikit sahaja daripada sifat takabur ini, walaupun sebesar zarrah, menyebabkan dia tidak mampu untuk masuk dalam syurga. Sehingga kata para ulama, walaupun seseorang itu dikenali sebagai orang yang kuat ibadahnya kepada Allah, ini orang puasa banyak,
Ini orang sembahyang banyak, dia buat amal ibadah banyak, tapi dia ada satu masalah penyakit yang namanya sifat takabur. Jadi sifat takabur ini merupakan racun yang paling berbahaya. Ya, walaupun sebesar zarah wujud dalam diri manusia, menjadi penghalang dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengarang Fal-Kibru, maka sifat takabur sombong itu menunjukkan kepada pemilik sifat ini kepada bodoh yang bersangatan, kepada kedunguan yang bersangatan, dungu sana, dan menunjukkan kepada kebodohan yang berada di puncaknya, di hujungnya, penghujung kebodohan adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling dungu selain daripada mereka yang ada sifat takabur. Wa kaifa yaliqut takabbur, bagaimana sifat takabur ini layak mimman, daripada seseorang yang alamu, yang dia tahu annahu makhluqun min nutfatin madhirah, dia hanyalah suatu makhluk yang berasal daripada air mani yang busung, yang binasa, yang bertukar asal itu daripada air mani. Wa 'ala al-qurbi yasiru jifatan qadirah, tidak lama akan menjadi bangkai yang membusung. Qadirah, asal daripada mani balik kepada bangkai, dan kedua-duanya sifat yang tidak disukai, dengan baunya yang mengerikan. Begitulah asal kita dan begitulah penghujung kita. Wa in kana 'indahu syai'un min al-fada'il wal mahasin, fadzalika min fadlillah wa sunnihi. Sekiranya di sisinya terdapat sesuatu, dengan makna dia memiliki sesuatu daripada kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan, yang demikian itu, maka yang demikian itu adalah semata-mata daripada kurnia Allah dan penciptaannya. Dengan makna, kalaulah Allah Ta'ala beri kita kelebihan, kita kena sedar, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah kurnia Allah Ta'ala, Tuhanku kepadaku, untuk uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Oleh sebab itulah disebut oleh para ulama, la tafrah bil ibadah walakin tafrah biman manhaka al ibadah. Jangan kamu gembira dengan ibadah, tapi rasa gembiralah dengan Tuhan yang mengurniakan kamu ibadah. Dengan makna gembira kita kerana taufik Allah, dalam keadaan kita menyadari ibadah yang kita buat dan amal soleh yang kita dirikan semata-mata kurnia daripada Allah, tidak lebih daripada itu. Macam mana boleh jaga sembahyang, macam mana boleh jaga bacaan Al-Quran, macam mana boleh istiqamah dengan zikir, semuanya kurnia Allah. Kalau bukan dengan sebab kurnia, tidak mampu untuk kita melakukan semua perkara itu. Timbul kesedaran dalamnya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibn Atha menyebut dalam kitabnya Al-Hikam, rubba ma'siyatin awrathatka dhullan wa inkithara khairun min ta'atin awrathatka kibran wa istikbara. Terkadang maksiat yang menyebabkan kita jadi rasa hina di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kita rasa sombong, tinggi diri dengan apa yang Allah Ta'ala.
Baik dengan mana baik? Kalau tersalah buat dosa, menyebabkan kita tu beristighfar, minta ampun pada Allah. Kita rasa hina di hadapan Allah. Daripada kita buat amal soleh banyak, tapi kita rasa sombong. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam suatu hadis kursi, yang menceritakan tentang kisah dua laki-laki dalam kalangan Bani Israel. Seorang ahli ibadah, seorang lagi tenggelam dalam maksiat syahwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli ibadat ni menyebut, wallahi lan yaghfirallahu li fulan, lan yaghfirallahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak ampunkan kepada fulan. Yang dimaksudkan ialah kawan yang tenggelam dalam maksiat. Wallahi lan yaghfirallahu li fulan. Demi Allah, dia ni Allah Ta'ala tidak ampunkan. Dengan makna ahli ta'ah ini, dia melihat kawan dia ni yang sudah teruk dalam maksiat, maka dia rasa kawan dia ni tiada jalan untuk kembali pada Allah. Wallahi la yaghfirullahu. Seolah-olah dia terlupa bahawa hati itu milik Allah. Allah Ta'ala Maha kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia. Hari ini seseorang dalam ta'at, kemungkinan akan datang jatuh dalam maksiat kepada Allah. Hari ini seseorang dalam maksiat akan datang dia diberi taufik untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki ahli ta'at ini, wallahi lan yaghfirallahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan kepada si fulan kerana tenggelam dia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Ta'ala berfirman, Man dhal ladhi yata'alla alayhi, Man dhal ladhi yata'alla alayhi. Siapa ni yang pandai-pandai membuat keputusan bagi pihak, pandai-pandai letak kata orang ni Allah Ta'ala ampun, Allah ni orang ni tidak ampun. Siapa dia? Man dhal ladhi yata'alla la aghfiru, Man dhal ladhi yata'alla alai an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lah. Siapa yang pandai-pandai buat keputusan bagi pihak bahawa aku tidak akan mengampunkan kepada si fulan dan si fulan. Inni qad ghafartu lah, sesungguhnya aku telah mengampunkan baginya. Wa ahbabtu amalak, dan aku telah membatalkan segala amal yang kamu buat selama ni. Laki-laki ahli ibadah ini yang pandai-pandai mengatakan, aku tidak mengampunkan kepada sahabat ni, aku hapuskan, batalkan segala amal, gugurkan segala amal. Amal ibadat yang dibuat banyak itu tidak dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana menimbulkan dalam diri manusia sifat putus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ni bukanlah sifat seorang mukmin. La tayasu min ruhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita menimbulkan rasa putus asa kepada seorang untuk kembali kepada Allah. Bahkan sentiasa menanam dalam diri kita, bahkan dalam diri orang lain, setiap daripada kita mempunyai jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga dengan ibadah dan jaga-jaga dengan segala kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita hari ini.
kita kena sentiasa beringat dan berjaga-jaga, supaya kena banyak berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah dalam melakukan amal soleh. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة. Tiada baginya padanya kekuasaan. Dia tiada kuasa. Bangun kita berdiri dengan sebab Allah. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwah. Oleh sebab itu disebut la hawla wala quwwata illa kanzun min kunuzir rahman. La hawla wala quwwata illa billah merupakan salah satu gedung daripada gedung-gedung Allah Ta'ala yang maha. Oleh sebab itu Nabi SAW sebagaimana disebut dalam hadis, Allahumma laula anta mahtadaina, kan begitu. Kalau bukan dengan sebab kamu Allah, nescaya kami tidak akan diberi hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, tidak sembahyang kami, tidak beri sedekah kami. Kalau bukan dengan sebab kamu Allah, maka tidak mampu untuk kami melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwah. Awala yakhsha إذا تكبر على عباد الله بما أتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه. Adakah dia tidak merasa takut apabila dia merasa takabur, bersikap sombong ke atas hamba Allah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya daripada kurnianya Allah. Lalu Allah Ta'ala menarik kembali apa yang diberikan kepadanya dengan sebab buruknya adab, dan kerana dia merampas salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman nada'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu. Allah Ta'ala umpamakan kemuliaan dan kesombongan itu seumpama izar dan rida. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ibn Hibban, disebut al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari. Diumpamakan dengan rida dan diumpamakan dengan izar kerana dua ini saling tidak berpisah, kain atas dengan kain bawah. Begitulah dua sifat ini tidak berpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus. Al-'azamatu wal kibriya, sifat keagungan dan sifat kesombongan. Faman naza'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu. Siapa-siapa yang cuba nak merampas, nak cabut daripada Allah Ta'ala dua sifat ini, seumpama kita menanggalkan baju dan seluar yang menjadi miliknya, diumpamakan oleh Allah dengan rida dan dengan izar. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu, siapa akan mengadzabkan. Dan riwayat Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibn Hibban menyebut qadhaftuhu fil nar. Allah Ta'ala akan membankannya, masukkannya dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa munaza'atihi li rabbih fi wasfih, seolah-olah dia merampas, menanggalkan sifat Allah lalu dipakaikan kepadanya. Qazaftuhu finnar, sesiapa yang menanggalkan daripada aku, maka aku masukkan dalam api neraka. Api neraka yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari kitabnya Al-Adabul Mufrad daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati misalul dzar. Hari kiamat, orang yang sifat takabur akan Allah Ta'ala himpunkan pada hari kiamat seumpama semut ala suratul rijal, fi suratul rijal, dengan mana Allah Ta'ala jadi kecil, alu je dia macam semut yang kecil warna merah. Al-dzar dengan an-naml. Hadis ini boleh rujuk dengan kitab Al-Adabul Mufrad la musnad Imam Ahmad. Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati misal dzar fi suratir rijal, seumpama orang yang kecil. Kaji tengok cerita orang putih Hani Ashram Ki'al, jadi kecil, aluh siap, aluh dia kerdil seumpama, kecilnya seumpama semut. Begitulah diumpama dibangkitkan mereka yang sifat takabur. Yakhshahumul dhul min kulli makan, yusaquna ila sijnin fi jahannam ta'aluhum narul amyar. Diliputi dengan kehinaan daripada setiap penjuru, lalu dibawa ke arah neraka jahannam yang disebut sebagai narul amyar dalam hadis. Sehingga para ulama membincangkan kenapa disebut narul amyar. Kata Al-Imam Ibn Al-Athir, narul amyar yahtamilu an yakuna narun niran. Al-Imam Al-Qadhi Iyad sahibu Shifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم menyebut idafatun nari ilaiha. Kenapa disebut narul amyar, yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Athir sebagai narun niran? Ini sebuahkan seumpama itu li syiddati ihraqihi, kerana sifat api neraka yang membakar, yang sombong itu tersangat kuat sifat membakarnya. Api neraka khusus untuk orang yang takabur itu sangat kuat bakaran. Maka munasabah pengarang menjadikan sifat ini sebagai sifat yang pertama yang perlu dijaga, menghalang daripada syurga, masuk dalam api neraka, sebagaimana disifatkan oleh Al-Qadhi Al-Iyad, menafsirkan dengan makna an-narul amyar dengan makna yang sangat kuat bakaran. أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما أتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه. Tidak rasa takut ke sekiranya dia meninggi diri, sikap takabur ke atas hamba Allah dengan perkara yang Allah Ta'ala beri. Hakikatnya perkara ni Allah Ta'ala beri pada kita. Diceritakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal dengan sifat tawadhu. Al-Imam
Syafi'i rahimahullah. Ada pun kisah yang masyhur antara dia dan anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kisah bagaimana dia dijemput ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah yang panjang yang masyhur. Yang anak kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal tanya ayah dia, kenapa duk puji sangat, kenapa sentiasa memuji Al-Imam Syafi'i, apa kelebihan Al-Imam Syafi'i? Itu antaranya. Sehingga kan apabila orang ramai melihat Al-Imam Syafi'i ini guru kepada Al-Imam Ahmad, sentiasa pergi ziarah Al-Imam Ahmad, menyebabkan orang ramai naraka, kami melihat kamu nuksiru min ziyarati Ahmad, terlampau banyak ziarah Ahmad. Puan tok guru tapi sentiasa pergi rumah anak murid. Wa huwa tilmiz, sedangkan Ahmad itu hanyalah pelajar kan. Sepatutnya nak murid ziarah tok guru ni, guru ziarah anak murid. Kata kalau beginilah kedudukan kamu akan berkurangan lah. Sama orang tidak tahu yang mana satu guru, yang mana satu murid. Seolah-olah kamu ni kawan je lah, bukan guru dengan, soalnya begitu. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarang syair menjawab apa yang disebut oleh orang ramai tentang dirinya yang sentiasa ziarah Al-Imam. Qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu, qultu al-makarim la tufariku manzilah, in zarani fabifadlihi aw zurtuhu falifadlihi falfadlu fil halayn lah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu. Orang yang bercakap, Ahmad ziarah kamu, kamu ziarah Ahmad. Ahmad ziarah kamu, kamu ziarah Ahmad. Qultul makarimu la tufariqu manzilah. Aku kata sungguhnya kemuliaan itu tidak berpisah daripada tempatnya. In zarani fabifadlihi, sekiranya dia menziarah aku, maka dengan sebab kelebihan yang ada pada dirinya. Tengok jawapan Al-Imam Asy-Syafi'i. In zarani fabifadlihi, sekiranya dia mari ziarah aku, maka dengan sebab kelebihan yang ada padanya. Bukanlah maknanya kalau Ahmad mari ziarah rumah aku ni menunjukkan aku lebih, tidak. In zarani fabifadlihi, sekiranya Ahmad mari ziarah aku dengan sebab lebih dia, bukan sekadar lebih aku. Auzurtuhu falifadlihi, in zarani fabifadlihi, auzurtuhu falifadlihi. Ataupun aku ziarahnya dengan sebab apa? Dengan sebab kemuliaan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Falfadlu fil halaini lah, maka kelebihan pada dua-dua hal, sama ada aku ziarah dia, di ziarah aku lah, kelebihan itu berada pada dirinya, bukan pada diri. Tengok jawapan Al-Imam. In zarani fabifadlihi wa in zurtuhu falifadlihi falfadlu fil halaini lah, maka lebih pada dua hal keadaan ini lah dia, bukan aku. Jawapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang fadlullah, tentang kurnia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', yahtassallahu bi rahmatihi man yasha', wallahu bil fadlil 'azim. Awala yakhsha idza takabbara 'ala 'ibadillahi bima ataahu Allahu min fadlihi an yaslubahu ma a'tahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi. لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر. Kan sifat sombong itu daripada sifat Allah Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Kemudian bergerak kepada sifat yang seterusnya. Wa amma riya'u, adapun sifat riya' itu
fayadullu ala qulubi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi, menunjukkan kepada kosong hati orang yang riya itu daripada keagungan Allah Ta'ala. Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin, kerana dia buat suatu amal tujuannya untuk menunjuk dan berhias-hias kepada makhluk. Wala yaqna'u bi ilmillah rabbil alamin, tidak tunduk kepada ilmu Allah Tuhan sekalian alam. Man 'amila as-salihati wa habba an ya'rifahu an-nas bidzalika liyu'azzimuhu wa yastami'u ilayhi al-ma'rufa fa huwa mura'in jahilun qaribun fid dunya. Siapa-siapa yang buat amal soleh, dia buat baik, buatlah apa-apa amal soleh yang dia buat, dan dia suka untuk dikenali oleh manusia dengan amal soleh itu. Al-Imam Al-Ghazali kata Al-Ihya membahagi-bahagikan peringkat riya. Dengan mana riya ni banyak peringkat. Ada orang yang dia buat amal, dia zahirkan pada manusia, memang tujuan untuk ditunjuk pada orang. Tujuannya begitu. Ini riya yang jelas. Ada orang dia buat amal soleh, dia sembunyi, tapi dalam hati dia suka kalaulah orang sedar dia buat itulah keadaan dia sembunyi. Ada orang yang dia buat amal soleh secara sembunyi, dan dia tidak suka orang tahu amal itu dia buat secara sembunyi. Dan sekiranya orang tahu amal itu, dia mahu. Tapi dia ada satu penyakit lain. Penyakit bila dia duduk dengan orang ramai, dia rasa dia perlu didahulukan daripada orang. Sepatutnya aku lebih, sepatutnya aku lah. Maka peringkat riya itu mana? Wa abba ya'rifahu an-nasu bidzalika, dan disuka untuk amal soleh itu diketahui oleh orang ramai. Liyu'azzimu, supaya orang ramai mengagungkannya. Wa yastani'u ilaihi al-ma'rufa, dan bila orang tahu dia ni orang baik, maka orang layan ni baik. Oh, dia ni orang baik, kena layan baik. Tujuan buat amal soleh supaya dikenali sebagai orang yang baik dan dilayan dengan layanan yang baik. Itu tujuan. Fahuwa mura'in. Mura'in tu marfu', walaupun nampak baris dhamma, walaupun nampak kasrah. Fa mura'in jahilun raibun fid dunya. Dia ni orang yang riya, jahil, sukakan dunia. Lianna az-zahida, kerana orang yang zuhud, man law aqbala an-nasu alaihi bit-ta'zim, siapa yang menghadapnya, dia jumpa dia bit-ta'zim, agung dia, hormat dia, wa badzil amwali, dan sanggup buat apa saja, membelanjakan harta, lakana yuridu an dhalika wa yaqrah, dia akan berpaling dan dia tidak suka. Orang yang zuhud ni tidak suka orang hormat sangat dia, buat apa saja untuk dia. Itu orang zuhud. Habib Umar pernah menceritakan ketika dia ziarah Syria Dimashq, ziarah seorang ulama, Syekh Abdul Wakil Ad-Durubi. Saya sendiri tidak kenal dan tidak tahu siapa Syekh Abdul Wakil. Sehinggalah bila kita sentiasa buka web Nasi Musyad, web yang memuatkan pengajian utamanya Syekh Dr. Syahid Dr. Mas'ud Ramadan Al-Buti rahimahullah. Saya sejak sampai di Mesir ni, antara web yang sentiasa kita buka dan sentiasa kita ambil faedah daripadanya daripada Dr. Syahid Ramadan Al-Buti.
saya Ramadan. Setiap minggu hari Jumaat saya akan download khutbah Syekh Dr. Said Ramadan. Hari Jumaat kita dengar, kerana Syekh Dr. Said Ramadan bukti dia ada seni, dia sedih belajar banyak. Antara benda yang kita ingat daripada pengajian dia ialah ketika mana dia menghuraikan ayat wala tansawul fadla bainakum, wala tansawul fadla bainakum. Oleh sebab dulu bila saya diminta untuk menulis bagi Biro Akademi di Rumah Terengganu ketika dahulu, maka saya banyak wujud daripada kalangan Syekh Said Ramadan mengikuti. Dan dalam banyak-banyak kita jumpa ketika dimasyarakat wala tansawul fadla bainakum. Ayat ni di mana tempatnya? Apakah perbahasan asalnya? Dalam suratul Baqarah pada juzuk yang kedua, penghujung juzuk yang kedua, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang perceraian antara suami dan isteri, cerita tentang cerai suami isteri, diperingatkan dengan sesuatu yang sangat menarik, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan kelebihan antara kamu. Dengan makna jangan lupa orang ni pernah buat baik orang ni, orang ni pernah buat baik orang ni, pernah buat baik orang ni. Dengan makna dia pernah berjasa kepada kamu, kamu sebagaimana kamu berjasa dengan dia. Dengan makna masing-masing ada jasa masing-masing. Kali ni kita ingat daripada kita siapa dulu 2007, 2008 kita dengar siapa kali ni. Yang sentiasa kita ingat ayat ni wala tansawul fadla bainakum. Ingat orang ni pernah ada bagi jasa sumbangan, tolong sikit kamu, maka jangan lupa. Syekh Dr. Said Ramadan. Wa'di Nasi Musyam. Nasi Musyam ni suatu ketika banyak pengajian, bila Syekh meninggal hilang sekejap, di-upload balik. Dan hari ni ada dalam YouTube Nasi Musyam. Sekarang ni YouTube Nasi Musyam memuatkan pengajian anaknya Dr. Muhammad Taufiq Ramadan. Ada pun YouTube Syekh Buti lah, namanya Al-Imam Syahid. Kita Al-Imam Syahid terbit dalam YouTube. Di-upload balik pengajian-pengajian ni, pengajian Syekh Syahid Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Bila kita balik Wa'd Nasi Musyam, dalam banyak-banyak ruangan itu dibincangkan tentang tokoh-tokoh ulama. Maka dalam itu dimasukkan biodata siapa Syekh Abdul Wakil Ad-Durubi. Dengan mana kalau kita nak kenal siapa Syekh Abdul Wakil Ad-Durubi, siapa dia, buka nama Wa'd Nasi Musyam, disebut di situ siapa Syekh Abdul Wakil Ad-Durubi. Kata Habib Umar bila ziarah Dimashq, di ziarah Syekh Abdul Wakil Ad-Durubi. Di Syam, ziarah Syekh Abdul Wakil. Kata Habib Umar, aku semayang dengan Syekh Abdul Wakil, sudah semayang zuhur, maka duduk dekat Syekh Abdul Wakil minta ijazah, minta nasihat, minta ijazah daripada Syekh Abdul Wakil. Bila minta, Syekh Abdul Wakil tunduk dalam keadaan sedih, menyebut, sesungguhnya setiap amal yang aku lakukan daripada dulu sampai kali ini, semuanya sia-sia kecuali yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu buat amal banyak secara mana pun Allah Ta'ala tak kira. Semua Allah Ta'ala tidak kira kecuali yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ulama besar. Kata Habib Umar menceritakan, terdapat dalam kalangan ulama
yang bila dia sudah kelah pengajian tu dia lari balik, tidak berpaling walaupun kepada seorang. Kenapa? Kerana menyebut aku tidak mahu dihormati. Tak boleh. Orang mari salah dan sebagainya, menolak. Kerana bimbang pun, bimbang tidak dikelaharan Allah SWT. Oleh sebab tu kita melihat bagaimana tawaduk para ulama, bagaimana mereka melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه. Kalau orang zuhud ni, orang nak mari, nak mengagungkan dia, dia suka. Macam mana kita tahu perangai Syekh Dr. Mas'ud Ramadan Al-Buti yang tidak suka orang Syiah tanah dia? Kerana sifat tawaduk dan sifat rendah diri. وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه. Ada pun orang ni pula mencari dunia dengan amal akhirat. Siapa lagi yang lebih jahil daripadanya? Guna amal akhirat dengan tujuan untuk cari dunia. Siapa lagi yang lebih jahil daripada orang ini? Amal akhirat tapi tujuan cari dunia. Wa idza lam yaqdir 'ala az-zuhdi fi ad-dunya fayanbaghi lahu an yatluba ad-dunya min al-maliki laha wa huwa Allah. Sekiranya dia tidak mampu untuk zuhud daripada dunia, dengan makna dia kena memiliki dunia. Kalau nak cari sangat dunia, maknanya begitu. Kalaulah terpaksa memiliki dunia, fayanbaghi lahu, sepatutnya baginya ayatlubad dunia, mintalah dunia daripada malikilah, minal malikilah, daripada pemilik dunia itu Allah. Kenapa buat amal soleh? Cari dunia dengan amal soleh. Cari dunia minta dengan Allah, bukan dengan cara buat amal soleh untuk cari dunia. Minta dengan Allah. Fa inna qulubal khalaiqi bi yadihi. Kerana perlu tahu hati-hati manusia ni di bawah kekuasaan Allah. Kita mahu orang sayang kita, kita mahu orang hormat kita, kita mahu segala-galanya Allah Ta'ala. Seumpama hari ni, bila kita sapa ke Mesir, orang ni nak tarik ke sini, orang ni nak tarik ke sini, orang ni kata sini jangan pergi, sini jangan pergi. Yang perlu kita yakin, mana-mana orang yang mari ke Mesir ikhlas dia kerana mencari ilmu Allah, Allah Ta'ala lorongkan dia ke tempat yang betul. Dia mari Mesir asal tujuan dia, ikhlas dia mari cari ulama dan ilmu, Allah Ta'ala lorongkan dia ke tempat. Siapa mari sini dengan tujuan yang macam-macam ataupun yang tiada tujuan, yang mari ikut-ikutan, maka orangnya akan dijauhkan. Maka mudahlah dia terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang tidak baik, yang menjauhkan daripada ulama, yang menjauhkan daripada majlis ilmu. Kalau betul orang ni ikhlas dia sungguh, masa mari Mesir dulu nak cari ilmu, Allah Ta'ala tidak terpengaruh dengan bisikan orang. Jangan pergi sini, jangan jumpa ulama, jangan kita lagi, jangan macam-macam. Fa inna qulubal khalaiqi bi yadihi. Diusaha macam-macam untuk tarik hati manusia. Lupa hati manusia itu dalam kekuasaan Allah. Yuqbilu biha ala man akbala alayhi wa yusakhiruha lahu fima yasha. Allah Ta'ala ni, hamba ni di tangan Ta'ala menundukkan hamba ikut dia. Nak tunduk ke sini-sini. Orang nak menghadap Allah, nak berpaling daripada Allah, berpaling daripada Allah. Wa amma al-hasadu fa huwa ma'adatun lillahi zahiratan wa munaza'atun lahu fi mulki bayyinatun. Adapun kita hasad deki, nisah kita nak lawan Allah Ta'ala secara sahih, seolah-olah kita melancarkan, menzahirkan permusuhan kita, rasa tidak puas hati dengan Allah.
Seolah-olah kita nak berubah, nak menetapkan sesuatu dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan kerajaannya tetap ada. Orang ni kebaikan ini, orang ni kebaikan ini, orang ni kebaikan. Tiba-tiba kita tak puas hati. Macam mana dia ni boleh, ni aku tidak boleh? Li'annahu subhanahu kana Allah idza an'ama ala ba'd ibadihi, bila dia beri nikmat kepada sebahagian hamba-Nya, bi ni'matin, dengan suatu nikmat, fala syakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lahu. Sudah pasti bila Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala yang nak, dan Allah Ta'ala yang pilih. Orang ni aku pilih dia, kelebihan dia macam ni. Idla mukriha lahu Ta'ala. Kan tak ada, kan tiada orang yang maksa Allah. Tiada yang paksa Allah. Allah bagi orang ni kebaikan, jangan bagi orang ni. Tiada orang yang paksa Allah. Allah Ta'ala yang pilih sendiri. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah. Bila seorang hamba dia menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, faqad asa al-adab, maka dia telah buruk adab. Wastaujaba al-'atab, dan wajiblah dia menerima kebinasaan. Padalah kalau Ta'ala nak binasakan orang. Summa, kemudian, innal hasada qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mal. Deki ni kadang-kadang pada urusan dunia, seumpama pangkat, seumpama harta. Tengok orang ni kedudukan tinggi, rasa bimbang. Tengok orang ni harta banyak, rasa dengki. Oleh sebab itu disebutkan hadis, la sahala hasada illa fi isnatain. Tiada dengki dengan makna ribtah kecuali pada dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala beri Quran kepada dia, diguna sebaiknya. Rajulun ataahu Allahu Quran. Yaqulu rajulun ataahu Allahu mala. Orang pun harta, Allah Ta'ala beri harta, dia sedekah habis, dia belanja pada jalan Allah, diguna pada jalan kebaikan. Dengan makna sama ada, sifat ribtah itu pada hal yang melibatkan urusan dunia, yang dibenarkan dengan sebut la hasada illa fi isnatain. Ulama maksudkan hasad ini sebab ribtah. Kita rasa mari cemburu, tengok dia ada duit, dia derma, kita rasa nak derma juga, maka itu dibenarkan. Belawal, kita belawal. Tengok dia derma 5 genih, kita derma 10 genih. Tengok dia ada harta, rasa seumpama sahabat, dan mari mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya sedap dia, sebab dia harta banyak, dia boleh derma. Kalau orang miskin, Nabi kata beginilah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Mula lawan dia, boleh kejar balik Nabi kata. Kalau dia derma-derma tu boleh kejar balik. Sabarlah suatu ketika orang kaya tahu, main ngadu, ya Rasulullah, dia kaya dah, derma, lepas tu dia tahu pula rahsia ni. Dia kata dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini itu kurnia Allah. Allah Ta'ala beri pada sesiapa yang dia. Ada pun dengki kadang-kadang berlaku pada urusan dunia, harta dan sebagainya. Wahia asgharu min an yuhsada 'alaiha. Dan urusan dunia itu lebih kecil daripada untuk didengkikan keadaan sesuatu yang kecil. Dunia ni barang yang sikit sana untuk kita dengki dengannya, tidak padan. Bal yang bagilah ka antarhama ma tuliya biha wa tahmadallah alladhi afaka minha. Maka sepatutnya untuk kamu rasa kasihan dengan orang yang diuji dengan dunia, dan kamu diselamatkan Allah Ta'ala, dan kepuji Allah akan diselamatkan daripada dunia.
Dengan makna sepatutnya kalau kamu lihat orang tu Allah Ta'ala uji dia dengan harta dan sebagainya, kamu tidak, maka kamu kena puji Allah, Alhamdulillah. Kalau aku sibuk sikit macam dia, tidak boleh buat. Kalau duit banyak ni, perniagaan besar, tidak boleh buat. Alhamdulillah. Kalau ada kedudukan, pakak tinggi sikit, orang kenal sikit, penat nak jaga hati, penat nak jaga diri. Faqad yakunu ala umuril akhir kal ilmi was salah. Tapi terkadang juga berlaku dalam urusan akhirat pada ilmu dan pada kebaikan. Sama-sama kawan dengki tengok orang ni ilmu, usaha supaya kawan ni tidak dapat ilmu. Wa qabihun bil murid, buruklah bagi seorang murid sama-sama dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing sekali belaka, sama-sama dalam perjalanan masing-masing sekarang ni suatu proses untuk dekat dengan Allah. Qabihun, buruklah ayahsida man wafaqahu ala tariqi, untuk dia rasa hasad dengan orang yang bersama dalam perjalanannya, sama-sama sekali kan kawan kamu. Wa awanahu ala amri, yang menjadi pembantunya dalam urusan. Bal yang bagilahu an yafraha bih, sepatutnya dia kena gembiralah, li'annahu sara'unan lahu, kerana kawan itu jadi pembantu baginya. Wa jinsan yataqawwa bih, sekali yang dia berkuat dengan. Ini segan dah jadi, yang segan, jangan dekilah. Wal mu'minu katsirun bi akhi, orang beriman itu menjadi banyak dengan sebab saudaranya. Bailladhi yanbaghi lil murid an yuhibba bi batinihi, bahkan sepatutnya bagi murid untuk dia sayang dengan batinnya. Wa yajtahida bi zahirihi, dan bersungguh dengan zahirnya, fi jam'in nasi ala tariqillah, untuk menghimpunkan manusia dalam perjalanan menuju Allah. Jangan makna nak jadi baik ni seorang aja. Dengan makna kalau nak pergi kelas seorang aja. Boleh kumpul untuk sekali dengan kita. Memang kali ikut sedap lah. Masa belajar masa orang tak ada ni, buat sikit sedap. Sebab Syekh kenal kita, Tok Guru kenal kita. Bila ramai ni kita duduk belakang tau. Tok Guru dah kenal dah kita. Dulu kita ikut kelas pengajian masyayikh, masa tu orang tak ada, orang sikit, 5-6 orang. Syekh kenal kita. 2-3 hari kita hilang, saya tanya, aina kunta, hilang mana 2-3 hari? Hari ni penuh tau, di kelas tu penuh, kita duduk belakang. Syekh tidak tegur dah kita. Aina kunta, tak ada. Kalau kita tak mari sebulan pun tak tanya dah kontak-kontak. Rasa sedap mesti. Tapi dok dia ajar kepada kita, hendaklah kamu kena rasa sayang dalam hati kamu, bersungguh pada zahir kamu, untuk kamu himpunkan manusia untuk sama-sama berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ishtighali bi ta'atihi, dan kemudian lepas kamu kupu, kamu sibukkan diri, tumpukan untuk taat kepada Allah. Itu tumpuan kamu. Wala yubali, jangan kamu duk fikir afadaluhu am fadalahu. Wala yubali, janganlah dia peduli afadaluhu, adakah mereka telah mengatasinya, am fadalahu, ataupun dia telah mengatasi mereka. Jangan memikir sekarang ni orang lebih pada aku ke aku lebih pada orang. Jangan fikir. Wala yubali afadaluhu, janganlah dia peduli adakah dia telah melebihi, adalah mereka telah melebihinya, am fadalahu, ataupun dia telah melebihi mereka. Fa inna dzalika rizqun min Allah, sungguh demikian itu rezeki daripada Allah Taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Taala mengkhususkan, memberikan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Fil qalbi akhlaqun katsiratun madmumatun dan nadhkuruha hirsan 'ala al-ijaz. Hakikatnya dalam hatinya ada macam-macam penyakit buruk, tapi kami tidak disebutkan
Katanya pengarang tak sebut sini sebab tujuannya untuk ringkasan, buatnya untuk ringkas. Kalau sebut banyak tak jadi ringkas lah. Wa qad nabbahna ala ummahatiha, kami telah sebut, peringatkan dengan ibu-ibunya. Telah peringatkan ni penting-penting. Dengan daripada lahir, daripada sifat takabur, riak dan hasad ini penyakit yang lain, timbul daripada 3 ibu ini. Wa ummul jami'i wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya. Tapi nak beritahunya, ibu kepada seluruh sifat buruk ini dan asal sifat buruk ini dan tempat tumbuhnya sifat buruk ini hubbud dunya, kerana kasih pada dunia. Asal belaka mari penyakit riak, mari sifat penyakit ujub, mari sifat takabur, mari sifat-sifat buruk nantinya asal dia mari mana? Hubbud dunya, kerana kasih pada dunia. Hubbuha ra'su kulli khati'ah kama warad. Dan kasih pada dunia itu merupakan kepala asalnya. Dengan makna asalnya cinta dunia ini merupakan asas, puncak yang menjadi kepala, yang memimpin kepada segala keburukan lain. Dengan makna dia gerak, mari hak belakang tu ikut dia je. Dengan makna sifat buruk lain datang kerana mengekori satu sifat buruk yang namanya hubbud dunya. Ikut belakang. Atas kali siapa? Siapa bos, siapa pemimpin dia, siapa yang jadi kepala dia? Hubbud dunya, sifat kasih dunia. Sebagaimana disebut dan warid dalam hadis, wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wa safa. Bila selamat hati, maka bersihlah hati, baiklah hati. Wa tanawwara wa taba, bercahayalah dan baiklah. Sebagaimana kita sebut dalam pengajian yang lepas yang disebut oleh Nabi SAW, inna nura idza dakhala qalban fasaha wa insyarah. Bila hati masuk, bila cahaya masuk dalam hati, maka akan bersinar, akan lapang hati. Infasaha wa insyarah wa tanawwara wa taba, bercahaya dan baiklah dia. Wa ta'ahhala, maka ketika itu berkelayakanlah liwaridatil anwar, termasuknya cahaya-cahaya. Wasaluha lil mukasyafatil asrar bil asrar, maka ketika itu bolehlah dia dibukakan dengan rahsia-rahsia. Bila sudah hati baik, maka Allah Ta'ala bagi tenaga. Faslun, satu fasal. Wa al muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal azam. Lepas cerita bab kena jaga hati, kena jaga pula ialah anggota. Maka setiap orang murid itu mesti bersungguh untuk dia menghalang anggotanya daripada maksiat dan dosa. Wala yuharrika syai'an, dengan makna wa alla yuharrika syai'an. Dan ke atas murid itu sepatutnya tidak menggerakkan sesuatu daripada anggotanya minha min jawarihi illa fi ta'atin, kecuali dalam urusan ketaatan. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhir. Jangan dibuat sesuatu dengan anggota badannya melainkan akan balik manfaatnya pada hari akhirat. Dengan makna anggota badan yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita ini perlu kita guna atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, macam mana guna dengan tujuan supaya manfaatnya balik pada hari akhirat. Sebab itulah para ulama mengajar kita tentang rahsia kita berwudu ketika mana kita ambil sembahyang. Dia ajar kita bermula dengan berkomor-komor, ajar kita berkomor untuk basuh mulut kita, bersihkan mulut kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ajar kepada kita untuk basuh tangan, tangan yang buat macam-macam, bersihkan daripada kekotoran. Ajar untuk basuh hidung, ajar untuk basuh muka, kerana pada muka itu tersimpan pelbagai dosa. Mata kita tengok mana, an-nazratu sahmun min siham iblis,
Man tarakaha khawfan min Allah Ta'ala wajada halawata al-iman fi qalbi. Melihat kepada yang haram itu satu panahan beracun daripada panahan-panahan iblis. Siapa yang meninggalkan melihat kepada perkara yang haram kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala gantikanlah hatinya, rasa manisnya iman dalam hatinya. Macam mana nak dibuat sedap, buat amal soleh? Nabi kata tinggalkan melihat perkara yang haram. Kita dalam perjalanan banyaknya perkara yang haram yang kita lihat. Kita ambil sembahyang, kita basuh muka, ingat mata kita banyak mana, ingat bagaimana mulut kita. Hatta kata para ulama, hatta muka kita ini bila kita basuh, kita ingat. Kita tengok orang ni, tengok dengan pandangan menghina dia, merendahkan dia, masam muka kepada orang yang tidak selayaknya, senyum kepada sesuatu maksiat kepada Allah. Tengok maksiat senyum, kita guna muka kita menzahirkan kegembiraan dengan maksiat kepada Allah. Tengok orang kita buat seolah-olah kita lebih baik pada orang, dengan riak muka kita sendiri, datang dan kembalinya manfaat itu kepada dunia dan pada akhirat kita. Sebab tu kita basuh muka kita, ingat balik muka ni, tengok orang macam mana, rasa nak pandang hina ke orang ke, ataupun suka kepada maksiat pada Allah. Sehingga setiap pergerakan kita basuh tangan kita. Nabi sebut al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan tangannya, kejahatan lidahnya. Allah Ta'ala bagi gagah tangan buat gunung tu. Kaki kita berjalan macam mana? Cerita panjang, satu persatu kena balik tempat-tempatnya ketika mana para ulama membincangkan tentang rahsia sembahyang. Wal yubaligh fi hifdzil lisan fa inna jurmahu saghirun wa jurmuhu kabirun falyakuffahu 'anil kadhibi wal ghibah وسائل الكلام المحذور وليحترز من الكلام الفاحش من الخوض فيما لا يعنيه إن لم يكن محرما فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت. بل ينبغي للمريد ألا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجة دنياه التي يستعين بها على أخراه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. Dan dia kena bersangatan menjaga lidahnya, kerana sesungguhnya hakikatnya lidah itu kecil, jirimnya, tapi dosanya sangat besar. Maka hendaklah dia menahan diri daripada sifat bohong, mengumpat, dan segala ucapan-ucapan yang dilarang, yang haram, yang membahayakan. Jaga-jagalah daripada mengucapkan kata-kata yang keji, dan daripada tenggelam membicarakan perkara yang tidak memberi manfaat, masuk membicarakan perkara yang tidak memberi manfaat, sekiranya pun perkara itu tidak haram. Kerana bercakap perkara yang tidak bermanfaat itu mengeraskan hati, dan juga bercakap perkara yang tidak bermanfaat itu menyebabkan membazirnya waktu. Bahkan sepatutnya bagi seorang murid itu tidak menggerakkan lidahnya melainkan untuk baca Quran, untuk zikir, untuk nasihat kepada sama-sama muslim, untuk menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada perkara yang mungkar, atau mengucapkan sesuatu daripada hajat dunianya yang dimenggunakannya untuk membantu kepada hari akhiratnya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, setiap kalam, setiap ucapan adat adalah suatu bebanan ke atasnya, dan bukanlah manfaat baginya melainkan zikrullah, melainkan zikir kepada Allah, ataupun menyuruh dengan kebaikan, ataupun melarang daripada kemungkaran. Disebut setiap ucapan kita ini hakikatnya bebanan bagi kita, tanggungjawab besar bagi kita yang perlu kita ikut. Tidak beri manfaat kecuali apa yang keluar daripada lidah kita ini ialah zikir pada Allah, ataupun kita seorang buat kerja baik dan kerja mungkar. Wa'lam
Inna as-sam'a wal basara babani maftuhani ila al-qalbi yasiru ilayhi kullu ma yadkhulu minhuma wa kam min shay'in yasma'uhu al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ila al-qalbi ta'suru izalatuhu anhu fa inna al-qalba sari'u at-ta'assuri bikulli ma yaridu alayhi wa idha ta'assara bi shay'in ya'suru mahwuhu anhu falyakun al-muridu harisan ala hifdhi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi min al-athami wal fadul وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة إن شاء الله hari kami pada datang. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Itu maklumat sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, ikhwan dan akhwat. 2 hari lepas ayah saya baru meninggal dunia di Malaysia, dan saya minta untuk semua untuk baca sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Al-Fatihah. Minta doa lah untuk arwah ayah saya, dan minta doa untuk kami di keluarga. Allah Ta'ala beri kesabaran, terutamanya untuk ibu saya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.